Olimpik Tokyo 2020 baru saja melabuhkan tirainya. Walaupun begitu, kita masih lagi dapat merasakan kehangatannya sehingga ke hari ini. Apabila kita sebut tentang Olimpik Tokyo baru-baru ni, kita pasti akan terdengar satu isu yang agak hangat diperkatakan di media sosial, iaitu tentang pemakaian atlet wanita. Dan apabila wanita dimention ketika itu, kita pasti akan teringat bagaimana sejarah menceritakan tentang wanita. Wanita-wanita zaman-zaman dahulu kala, mereka ni tidak dilayan dengan baik. Mereka ni hanya dijadikan sebagai objek seks, hanya dijadikan sebagai objek pemuas nafsu. Mereka tidak diberikan hak untuk belajar, mereka tidak diberikan hak untuk bekerja, mereka tidak diberikan hak untuk melakukan apa saja sesuka hati mereka. Tidak, mesti dengan arahan, mesti dengan keizinan para lelaki ketika itu. Tetapi setelah kedatangan Islam, Islamlah yang mengangkat kedudukan wanita. Ketika itu Islam mengangkat martabat wanita ke tempat yang paling tinggi, dan Islam memberikan pelbagai hak untuk wanita melindungi maruah dan diri mereka. Mereka diberikan hak untuk belajar, untuk bekerja, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan harta, dan banyak lagi Islam bagi hak pada mereka. Jadi kalau kita dapat fahami dengan baik dan benar, Islam tidak melarang wanita untuk bersukan, tetapi kaedah dan tata cara mestilah mengikut kepada syariat Islam. Jadi kita berbalik kepada Olimpik tadi. Kalau kita perhatikan pakaian atlet wanita, umumnya kita pasti akan lihat sifatnya adalah sangat terdedah dan sangat ketat. Kalau kita sedar, sebenarnya kelihatannya tidak selesa. Kelihatan pakaian itu sebenarnya boleh menghilangkan fokus para atlet ketika beraksi kalau kita perhatikan dengan baik. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan setiap wanita, tidak kiralah Muslim ataupun bukan Muslim, Allah ciptakan wanita ini fitrahnya ada perasaan malu dalam diri mereka. Apabila satu badan menjadi tatapan para lelaki, pasti wanita akan rasakan tidak selesa. Pasti itu adalah perkara fitrah yang memang Allah ciptakan dalam diri seorang perempuan. Bak kata bahasa Jawa tu uncomfortable lah. Jadi ada beberapa negara-negara Islam dan juga yang bukan Islam yang lebih ke hadapan dalam menampilkan dan menunjukkan pakaian yang sopan, dan ada yang patuh syariah bagi wanita khususnya. Misalnya saya boleh sebutkan nama atlet-atlet yang menjaga pemakaian mereka, iaitu yang pertama adalah Ibtihaj Muhammad, adalah seorang atlet pedang yang berasal daripada New Jersey, Amerika Syarikat, yang menjadi ahli sukan Amerika pertama yang memakai hijab di sukan Olimpik di Rio. Kemudian ada lagi Zahra Lari ataupun lebih terkenal dengan nama Ice Princess in the Hijab. Dia merupakan peluncur ais yang berasal daripada Emirat Arab Bersatu yang menyertai Piala Eropah dengan beraksi dengan full suit dan berhijab. Cantik comel je orangnya, dan masih lagi menutup dengan pakaian yang sopan. Dan sampaikan ada wartawan yang sangat meminati dia, pemakaian dia yang sopan tu, sehingga kan dia menuliskan dalam satu artikelnya, dia katakan, "You can't miss her because she wears a black hijab instead of sparkly hair clip and nylon pants instead of the characteristic shiny nude tights." Dia sampai puji macam tu sekali. Okey, kemudian ada lagi yang namanya Sarah Attar. Dia merupakan seorang atlet track wanita pertama yang bertanding untuk Arab Saudi dalam sukan Olimpik London 2012. Setiap kali dia berlari, peminat memberikan sorakan yang cukup gemuruh untuk dia dengan pakaian dia yang sopan. Amna Al-Haddad, seorang atlet angkat berat di Emirat Arab Bersatu, yang menjadi atlet wanita berhijab pertama yang menyertai acara CrossFit Asia. Kemudian ada lagi Amaya Zafar, seorang peninju, di mana sebelum ni USA Boxing melarang untuk atlet boxing ini memakai tudung kerana katanya dengan isu keselamatan lah kononnya. Kemudian Zafar ni dengan tegas dia kata apa? Saya suka tinju dengan seluruh badan saya dan saya sukakan tudung saya, dia kata. Kemudian dia kata tudung ni adalah sebahagian dari diri saya dan saya tidak akan melepaskannya untuk apa-apa. Dengan itulah akhirnya mereka membenarkan Maya Zafar ni untuk terlibat sama dalam acara tersebut dan membenarkan dia memakai tudung juga. Kemudian ada lagi Kariman Abu Zadail, iaitu kontingen daripada Arab Saudi yang pertama bertanding dalam perlumbaan 100 meter di Olimpik musim panas Rio pada tahun 2016. Kemudian ada lagi iaitu Kimia Yusufi,
daripada Afghanistan pun sama dalam pakaian yang sopan dan siap bertudung lagi. Dan banyak lagi atlet-atlet lain yang belum saya sebutkan, yang mana mereka juga menampilkan dengan pakaian yang sopan dan ada yang patuh syariah. Dan pada Olimpik Tokyo 2020 ni pun Malaysia pun menghantar di sukan kali ini, iaitu daripada Azri Nabila Alias, iaitu seorang pelari pecut daripada Terengganu yang mewakili Malaysia, sekaligus menunjukkan imej dan konsep patuh syariah. Dan beberapa hari selepas tu tular pula di media sosial berkenaan dengan pasukan gimnastik daripada Jerman yang mengenakan pakaian full body suit kerana ingin menentang, dengan mereka mengatakan bahawa perempuan hanya dijadikan simbol seksual dalam arena sukan. Ya, perkara ini amat betul ya. Kata Sarah Vos ketika itu, "We want to make sure everybody feels comfortable." Dan atlet-atlet lain pun malah memuji tindakan ini kerana ramai sebenarnya yang ingin mengutarakan perkara yang sama, cuma keberanian tu tak seberani Jerman lah. Kemudian kata Vos lagi, "Kami ingin menjadi teladan dalam hal apa pun untuk membuat setiap orang memiliki keberanian untuk mengikuti kami." Dan kalau kita dengar ayat ni, sebenarnya kita kena malulah bagaimana orang yang bukan daripada negara Islam lebih berani, lebih ke depan dalam menonjolkan sikap dia dan prinsip dia terhadap pakaian yang sebegini, pakaian yang sopan. Sedangkan kita sebagai orang Islam, terutamanya khususnya wanita Islam, terlebih-lebih lagi lah sepatutnya lebih keras dan lebih ke depan dalam isu-isu sebegini. Begitu juga dengan pasukan bola tampar daripada Norway, yang mana mereka ni sedia membayar denda kerana tak nak pakai bikini, dan mereka lebih memilih untuk memakai seluar pendek. Walaupun sedikit perubahan di situ, tapi ada usaha mereka untuk lebih sopan dalam berpakaian. Jadi nampaknya kita lihat atlet wanita yang bukan Muslim juga mula untuk memperjuangkan dan menolak pakaian yang mereka rasakan memanipulasikan wanita sebagai objek seksual, walaupun sudah pastilah falsafah mereka tidak sama dengan konsep patuh syariah pakaian sukan Islam. Jadi ini membuktikan bahawa perjuangan sukan patuh syariah bukanlah kuno ya. Sebaliknya, dia sebenarnya sangat selari dengan tuntutan agama dan peredaran zaman yang semakin mencabar. Dan kita berharap agar negara kita dan juga negara-negara Islam yang lain lebih tegas dan berani mengikuti jejak langkah ini. Kenapa mereka pula yang ke hadapan, sedangkan kita daripada agama kita yang lebih menuntut perkara-perkara begini, kitalah sepatutnya yang kena lebih ke depan dan konsisten memperjuangkan sukan patuh syariah ini di peringkat domestik ataupun di peringkat antarabangsa, selaras dengan hak-hak wanita dan perlembagaan. Jadi itu saja harapan saya hari ini. Jomlah kita lebih bertegas dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi sebenarnya kita tahu hukum, tapi kita diam je. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See ya.